Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pencerahan, salam pertemuan, salam di alam maya. Apa khabar saudara semua? Saya mendoakan agar anda semua sihat walafiat. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas? Orang pertama muncul. Begitu juga dengan saudara Syah Ibrahim, saudara Ali Abdullah. Apa khabar saudara Ali? Saudara Awang Kenit Lazim, ya, Waalaikumsalam, ya. Saudara Tengku JB, apa khabar aku? Semoga sihat. Saudara Mazram Ramli, saudara Muhammad Fuad, apa khabar saudara? Sihat ke semuanya? Anwar Jubin. Begitu juga dengan saudara Kamarudin Bahrom dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saya mohon maaf kerana malam ni ramai yang tak sabar nak tunggu pencerahan, ya saudara, ya. Bagaimanapun, seperti biasa, saya perlu memberi pencerahan kedudukan, bagaimana laporan kedudukan kesihatan di seluruh negara kita hari ini. Kerana hari ini hari yang ke-564 badai virus corona menyerang bumi kita ini, dan masih lagi nampak gayanya belum lagi ada tanda-tanda mampu kita putuskan jaringannya. Tapi hari ini hari Isnin 4 Oktober, saudara, saya melihat data-data yang dikirimkan kepada saya dari Kementerian Kesihatan. Alhamdulillah ada susut, yang agak ketara juga, sebab semalam 9,066, hari ini 8,075 orang saja yang dijangkiti oleh virus corona. Artinya susut hampir 1,000 orang. Kita berdoa agar perkara ini dapat terus berterusan, jangan pula besok naik balik, saudara. Kerana jumlah warga kita yang terkumpul yang telah dijangkiti oleh virus corona adalah 2,285,640. Ramai warga kita katalah 32 juta. Jadi 30 juta yang tak dijangkiti. Lain semua dah kena jangkitan. Itu keadaannya, saudara. Dan berhubung dengan kematian, saya masih tidak boleh memberi laporan. Walaupun ada semalam ada dikatakan 174, ada yang kata 200, ada yang kata hari ini ada 150. Dah ramai, banyak sangat. Tetapi Kementerian Kesihatan tidak boleh memberi pengesahan kepada saya. Jadi saya minta maaf untuk tidak dapat memberi kenyataan berapa semula sebenarnya jumlah warga kita yang telah pun kembali ke rahmatullah kesan daripada jangkitan virus corona. Yang dapat saya berikan adalah sekadar negeri-negeri berapa jumlahnya. Itu saja yang dapat pada saya. Saya mohon maaf pada saudara kalau pencerahan saya ini kurang memberi penjelasan yang lebih berhubung dengan COVID. Bagaimanapun saya melihat di Perlis ada susut daripada 66 kepada 36, di Kedah juga susut daripada 670 kepada 628. Tetapi Pulau Pinang pula, negeri lain semua susut, Pulau Pinang mula meningkat balik. Jadi warga Pulau Pinang harus berhati-hati. Kerana semalam dah cantik dah 620, tiba-tiba hari ini melonjak kepada 853. Di Perak susut alhamdulillah 548 saja. Begitu juga di Selangor. Ini untuk pertama kalinya setelah seminggu lebih, jumlah warga di Selangor cuma 686 saja yang dijangkiti oleh virus corona. Begitu juga di wilayah Persekutuan, sekadar 151, di Putrajaya 19, di Negeri Sembilan juga susut, daripada 191 kepada 108. Cuma di Melaka, tak tahulah, mungkin kerana kecoh di Melaka, maka virus corona meningkat pula di Melaka, saudara, ya. Di Melaka hari ini dilaporkan daripada 206 dia naik kepada 219. Saudara Blogani, saudara Mazram Ramli, ya. Waalaikumsalam saudara Raja Kamal Raja Bazan. Apa khabar aku? Semoga Sungai Petani terus susut. Di Johor juga nampak gayanya alhamdulillah susut lagi daripada 981 kepada 781 orang. Begitu juga di Pahang susut kepada 600, daripada 631 kepada 522. Terengganu juga susut 636. Cuma di Kelantan jadi nombor 2 lah pula sekarang ni, saudara. Sebab hari ini Kelantan dilaporkan sejumlah 1,020 orang warga Kelantan yang dijangkiti oleh virus corona. Semalam dah cukup cantik 756 saja, tiba-tiba hari ini dia meningkat kepada 1,020 orang. Di Sabah alhamdulillah terus susut nampak gayanya. Saya melihat pola-pola di Sabah terus susut. Daripada 1,000 dia susut pada 993, kemudian 4 hari lepas 872, 3 hari lalu 784, semalam 767, hari ini 677. Moga Sabah terus kekal susut jumlah yang mereka dijangkiti.
Dan di Labuan nampak gayanya ada naik sedikit, tapi 2 orang saja, tak banyak. Semalam sifar. Tetapi di Sarawak masih lagi ribuan angkanya, iaitu daripada 1,400 dia susut, daripada 1,418 susut pada 1,189. Yang menjadi keheranan saya kerana di Sarawak kabarnya suntikan vaksin dah selesai, boleh hampirlah 80% dah telah disuntik vaksin. Tapi kenapakah jumlah ini tidak berkurangan? Sebab itu saya melihat agar Kementerian Kesihatan tuntas mencari ubat, bukan hanya sekadar vaksin saja, saudara. Saudara Puan Noraidah Kamarudin, Assalamualaikum. Dari Ipoh, oh, terima kasih orang Ipoh. Dan untuk setakat 4 hari ini, jumlah jangkitan adalah 39,945 yang terkumpul, saudara. Baik, saudara, kita pergi tazkirah singkat sedikit, iaitu tentang seringkali kita membaca surah Al-Kautsar. Surah yang terpanjang dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Sementara surah yang paling pendek, 3 ayat itu adalah surah Al-Kautsar. Sebenarnya apakah, orang bertanya, apa itu Al-Kautsar? Al-Kautsar diterjemahkan sebagai kebaikan yang teramat banyak. Boleh juga diterjemahkan sebagai, ada yang mengatakan sungai di syurga, atau ada pula mengatakan telaga di Al-Kautsar. Namun air daripada sungai ataupun telaga Al-Kautsar itu, ia terlalu enak dan terlalu baik untuk penghuninya. Bersamalah kita berdoa agar kita dapat menjamah nikmatnya air Al-Kautsar. Kerana dari sungai, dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, satu ketika Rasulullah SAW berada di sisi kami, dan ketika itu baginda dalam keadaan tidur ringan ataupun tidur yang tak lelap, tak nyenyak. Tiba-tiba perlantas baginda mengangkat kepala baginda dan tersenyum. Maka kami pun bertanya, mengapakah engkau tertawa, duhai Rasulullah? Kerana jadi baginda Rasulullah SAW menjawab bahawa baru saja turun kepadaku satu surah. Lalu baginda membaca, maksudnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat kerana Rabbmu, dan berkorbanlah, sungguh orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Jadi apakah itu surah, apakah itu Al-Kautsar? Jadi Allah dan Rasulnya saja yang lebih mengetahui. Sebab bila baginda bertanya pada sahabatnya, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Maka para sahabat berjawab bahawa Allah dan Rasulnya lah saja yang mengetahui. Maka baginda bersabda, Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku. Sungai yang tersebut memiliki kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat nanti. Bejana ataupun gelas yang diletakkan di sekeliling telaga ataupun sungai itu, jumlahnya sebagaikan bintang-bintang di langit banyaknya. Namun ada daripada sebagian hamba-Ku, hamba-hamba Allah, itu umatku, yang tidak dapat minum dari telaga Al-Kautsar. Kenapa? Jadi insya-Allah malam besok saya akan beri pencerahan lagi, sebab saya tengok surah Al-Kautsar ni panjang pencerahannya. Baik saudara, kita masuk bab mutiara kata kiriman sahabat saya, saudara Hibil Hasan. Apa khabar Cikgu Hibil? Terima kasih kerana setiap hari tidak henti-henti meneruskan menghantar kiriman kepada kita. Saudara, menurut Cikgu Hibil, orang miskin yang anda layani akan membuatkan anda kaya. Ini kena ingat, saudara. Orang miskin yang anda layani akan membuatkan anda kaya. Orang sakit yang anda bantu akan membuatkan anda merasa kuat, dan anda akan dilayani oleh rasa bantuan yang anda sumbangkan. Setiap apa yang anda sumbangkan akan anda dapat menikmati kemudiannya. Ini adalah daripada culipan kenyataan daripada Elizabeth Browning. Terima kasih Cikgu Hibil kerana menghantar kiriman kepada saya tidak henti-henti. Baik saudara, saya minta maaf dalam keadaan begini. Jangan lupa tentang e-commerce. Berusahalah saudara. Saya sentiasa menggalakkan teman-teman berusaha sendiri, berniaga. Jadi kalau saudara ada produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Dan malam ini seperti biasa, saya menyantuni ini kiriman saudara Zul, tokoh jamu Kemaman. Beliau boleh dihubungi di talian 019-917-0449. Kerana beliau juga menyediakan akar kayu tongkat ali
yang boleh direbus. Jadi air rebusan itu diminum, dan untuk menambahkan, memulihkan tenaga, melegakan kepenatan dan keletihan atau kelesuan, juga melegakan sakit pinggang. Ini bukan ubat saudara, ini adalah ramuan herba kita. Sebab carilah apa salahnya kita berusaha untuk mendapatkan produk-produk ataupun herba-herba yang baik untuk kesihatan, yang turun temurun daripada generasi kita yang terdahulu. Jadi herba akar kayu tongkat alin juga boleh melawaskan kencing, membantu melancarkan peredaran darah. Cuma saya nak mengingatkan, sebab saya ada berbual dengan teman-teman dari Jabatan Pharmaceutical, iaitu perubatan. Dia kata tongkat alin ini bukan dijadikan serbuk. Jangan dijadikan serbuk untuk saudara makan atau minum. Kerana serbuk tongkat alin itu dia tak hancur, dia tak dilute ataupun dia tidak larut dalam air. Jadi ini boleh merosakkan buah pinggang, kata mereka lah. Saya tak tahu, saya bukan pakar saudara. Jadi bila saya dapat penjelasan daripada pakar-pakar pharmaceutical, dia kata eloklah air itu rebusan. Jadi rebusan saja, bukannya tongkat alin itu saudara ya. Dan rebusan itu kita minum. Jadi saudara berhubung dengan saudara Zul, toko jamu Kemaman 09170449. Ada juga bersamanya adalah ini mandian akar kayu, herba mandian serum. Ini sesuai untuk orang selepas bersalin, kerana ia untuk membantu menyegarkan badan dan urat saraf. Jadi kalau anda punya isteri baru bersalin, berhubunglah saudara Zul untuk mendapatkan herba-herba itu, bukan untuk minum tetapi direbus dan dijadikan mandian, kerana ia membantu membuangkan angin dalam badan, boleh mengatasi masalah kebas, sengal tulang, sendi dan otot-otot, serta memulihkan kembali tenaga dari kelesuan dan melancarkan aliran darah. Di samping itu, aromaterapi ataupun bau dedaunan herba bertindak sebagai aromaterapi untuk menghilangkan stres, seperti migrain dan sakit kepala. Jadi saudara, berhubunglah dengan saudara Zul untuk mengetahui penjelasan lebih lagi tentang produk daripada toko jamu Kemaman. Hubungi saudara Zul di talian 019-917-0449. Saudara, setakat itu untuk e-commerce. Seperti biasa, salam impian moratorium dan RM10,000 dari kumpulan wang simpanan pekerja. Hari ini kita bekerja, hari ini pejabat buka. Mungkin ada kalangan teman-teman yang dah dapat, mungkin juga masih menanti dan menunggu. Bagaimanapun yang kita tuntut adalah RM10,000 secara tuntas. Dan kalau negara kita berbelanja tanpa hemah, tanpa penhad, kita khawatir negara kita akan menjadi sebuah negara yang muflis. Sebab itu kita mengharapkan agar mungkin bulan depan Yang Berhormat Menteri Kewangan akan membentangkan bajet untuk negara kita. Saudara, baik. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah putus sudah kasih sayang. Bab kata Piramli, putus sudah. Itulah dia. Saudara, sebelum saya memberi pencerahan tentang apa yang saya maksudkan tentang putus sudah kasih sayang, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, goreng kerapu, bakar pari, diperah asam beberapa titik. Fitnah, menipu, bermegah diri, menjadi asam garam politik. Jadi orang politik ni kadang-kadang mereka melakukan fitnah, mereka menipu, jadi sebagai asam garam mereka. Ini yang kita tak seronok, saudara. Dan Pak Nazil menyindir pimpinan-pimpinan yang sebegitu, ya, saudara Langkawi Texas, Jotos, Usop, Azli. Kata Pak Nazil lagi, Pak Adam memetik kelisa, letak di para, disusun berseni. Si Kitul berdendam, dapat kuasa, menjerumus negara. Jadilah begini. Itu beliau merasakan bahawa apa yang kita alami sekarang ini kerana tindakan si Kitul. Mereka khianat pada bangsa kita, khianat pada negara kita. Akhirnya negara kita terjebak dalam situasi yang penuh kemurungan dan membawa ke penderitaan kepada warga kita, saudara. Bagaimanapun, saya mendapat kiriman daripada Pak Sujit dari Kelantan. Dia hantar 4 pantun. Tapi saya kata malam ni saya santun 2 dulu. Bagus juga pantun Pak Sujit. Memang dah minat berpantun. Saudara Dian Shah, terima kasih dari kawan baru. Wan Safri, kenapa Datuk Zahrin dari UMNO menyokong 2 adun itu, masing-masing punya pemikiran, saudara Wan Safri. Saya tak boleh, ini kebebasan kita, masing-masing ada pemikirannya, ada caranya. Jadi kata Pak Suji melalui pantun, sebentar lagi saya akan santuni.
sabar ya saudara apa ini sahabat semua. Kata Pok Su Jit di Kelantan, kuntum bunga jatuh berputik di alur sungai tengah dan tepi. Untung laba orang politik tidur di parlimen pun dapat gaji. Maka beliau melihat ada kalangan ahli parlimen kita yang tidur hari ini masih lagi kosong saudara. Masih lagi tidak semua menteri hadir. Masih lagi ada ahli parlimen yang tak datang. Saya kecewa sebenarnya. Tapi tak apalah. Sebab banyak perkara lagi kita akan santuni. Saya harus perlu pencerahan yang lain. Saya duk kecewa. Memanglah mereka mengecewakan kita. Kata Pak Sujit lagi, buah pala dalam baldi, ambil pisau, dibelah songsang. Tak buat kerja menteri, cukup bulan, gaji tak kurang. Gitulah mereka yang berada di anjung kuasa. Dia tak buat kerja pun cukup bulan dapat gaji. Kita rakyat ni kalau tak bekerja, kita kais pagi, makan petang. Kalau tak kais pagi itu, petang ni kelaparan lah kita. Saudara Harun, Kota Melaka roboh lagi sebab ada sekitul. Okey saudara. Bagaimanapun saya lupa mulai hari ini dan seterusnya saya akan menyantuni juga sebab saya menerima kiriman daripada sahabat saya Tan Sri Johan Jaafar. Bagus, itu sebuah buku tentang pemimpin dalam ungkapan Melayu. Buku ini saya bila baca saya sekali imbas amat menyentuh hati dan perasaan saya kerana walaupun ia ditulis oleh saudara Tenas Effendi daripada Riau, Indonesia. Riau ini adalah juga kepulauan Melayu. Jadi budayanya pun masih lagi mengamalkan budaya Melayu. Buku ini diterbitkan pada tahun 2000 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya cuba berhubung dengan Tan Sri Johan Jaafar. Beliau adalah mantan pegawai di Dewan Bahasa, mantan ketua pengarang di Usaha Melayu dan juga mantan ketua eksekutif di TV3. Saya nak tanya sama beliau apakah boleh saya membuat setiap malam tentang menyantuni apa yang dicantikkan dalam buku ini. Kerana buku ini terbitan Dewan Bahasa, saya khawatir nanti saya dianggap sebagai pelagiat. Saya tidak pelagiat, saudara. Tapi saya akan nyatakan bahawa inilah kiriman daripada Tan Sri Johan dan penulis adalah Tenas Effendi dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebab saya cantik ni. Antara yang sempat saya baca tadi, antara ungkapan dalam buku ini yang dicatatkan oleh saudara Tenas Effendi adalah tentang pemimpin yang curang. Saudara, katanya, menjadi pemimpin hatinya curang. Lain di muka, lain di belakang. Kalau bercakap, lidah bercabang. Berkuasa untuk menginai orang. Berharta untuk dia seorang. Negeri rosak, rakyat terbuntang. Itulah kadang kalau kita punya pemimpin yang curang. Kemudian katanya lagi, dijadikan pemimpin, bencana mendatang. Dijadikan tua, umat mengerang. Dijadikan induk, membawa malang. Dijadikan tiang menimpa orang. Bila memimpin rakyat kan bongkang. Bongkang ni terbongkang lah. Itu adalah sebahagian daripada culipan yang saya lihat daripada buku daripada Tenas Effendi. Saudara boleh juga melayari melalui Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau membeli buku ni, saya sarankan kalau ada rezeki saudara boleh beli buku ini melalui Dewan Bahasa. Dan ini cantik saudara tulisannya. Saya berjanji kalau tidak menyalahi dari segi hak copyright, kalau diizinkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, maka saya akan berusaha untuk menyantuni sahabat malam yang saya namakan ruangan ini adalah Gedung Ilmu, supaya pemimpin kita sedar, tahu sebenarnya nak jadi pemimpin itu bukan mudah saudara. Saudara Wahab, saudara Abdul Habib, saudara Azrum. Dan sebelum saya memberi pencerahan selanjutnya, seperti biasa saya mesti menyatakan bahawa bagi mereka yang menyunting live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube, maka anda adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan ataupun komen daripada pembaca. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali dan saya harus menyatakan di sini bahawa kalau anda mengambil semua keseluruhannya, itu bolehlah kata saya punya pencerahan. Tapi kalau diculip ataupun disunting sedikit-sedikit 10 minit, 5 minit dan dijadikan tajuk, kadang-kadang lari daripada maksudnya. Jadi kepada teman-teman yang berhasrat untuk menyunting, tidak ada masalah pada saya, tapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan anda. Ini adalah pencerahan politik saudara. Jadi jangan marah kalau saya tidak menyantuni perkara lain. Semata-mata politik agar warga kita dapat mengetahui. Tujuan saya lah memberi pencerahan supaya warga kita faham
tentang di sebalik setiap kejadian ataupun kemungkinan melalui ramalan-ramalan yang saya lontarkan, kemungkinan berlaku dan sebagainya. Dan prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Maksudnya apa yang saya nyatakan, saudara berhak untuk menolak ataupun menerima. Kalau saudara rasa nak percaya, percayalah. Tak nak percaya pun pulang. Dan kalau saudara mau menghantar hujah dan sebagainya, saya mohon gunakanlah bahasa yang baik, jangan mencarut, jangan maki hamun. Saudara, kesian kawan-kawan kita yang lain, apa ini para pedagang kita, para perantau yang berada di luar negara, yang tentulah mereka ingin mengetahui, tetapi bila mereka melihat culipan kata-kata anda, maka mereka tentulah kecewa. Saya mengharapkan saudara gunakanlah bahasa yang baik. Nak bergaduh, bergaduhlah, tapi gunakan bahasa yang baik. Tidak semestinya bergaduh dengan mencarut maki hamun, saudara ya. Saudara Nur Aziah Azizan nak beli buku tu boleh ke Dewan Bahasa. Saya bukan ejennya. Boleh layari Dewan Bahasa. Memang cantik buku itu. Saya berjanji saya akan cuba santuni setiap malam kalau tidak melanggar, sebab saya tak boleh nak bagi honorium, sebab ruangan saya ini ruangan percuma dan saya tidak dibayar apa-apa dan saya tidak menerima sebarang bayaran daripada pencerahan saya saban malam. Saudara, ingat saudara, kita adalah warga cinta damai yang menyantuni sesama sendiri dan kita berbudaya yang harmonis, saudara. Saudara Syam Johari, apa pasal nak sentuh isu keluarga ni? Ni lah saya kata ni. So, jadi saya harap dalam keadaan begini, saya tak tahulah, saya cuma menyantuni apa yang ada, saudara. Sebab saya agak cantik juga catatan yang saya terima dalam page Datuk Abdul Rahman Bakar. Beliau ini untuk sebelum saya beri pencerahan lagi. Kata Datuk Rahman Bakar, elok kita jadikan renungan kita bersama, kerana kita harus menyanjungi pejuang-pejuang bangsa kita yang terdahulu, seperti Tok Kenali, Tuan Tabal, Tok Seloho, Haji Lah Lubuk Tapah, Tok Kupalo, Haji Yaakob Gajah Mati, Allahyarham Abdullah Tahir dan yang seangkatan dengannya. Sebab mereka boleh kita katakan bahawa sebagai ulama warathahul anbiya. Sebab mereka tidak mencari dunia, saudara. Mereka tidak mencari kemasyhuran diri. Mereka tidak pernah pun mencari dalih atas kemungkaran. Mereka tak buat pun Dewan Ulama walaupun ilmu mereka menggunung. Tak ada dia kata ini Dewan Ulama. Sedangkan ilmu agama mereka menggunung tingginya. Mereka tetap memanggil seseorang itu dengan hemah yang baik. Dan mereka sentiasa berserah diri kepada Allah secara total. Samping itu, bila mereka berceramah, mereka tidak bertujuan untuk mencari undi ataupun untuk mendapat gaji. Segala-galanya dilakukan dengan penuh kerelaan. Saudara Razali Samad, saya tak nampak berapa harganya. Nanti saya santuni balik, mungkin malam besok saya akan beritahu. Kemudian para pejuang bangsa kita tu, mereka tidak nikah online. Begitu juga mereka tak bawa pun janda merata-rata. Kononnya ulama lah. Saudara, mereka pula tidak pula menceraikan isteri melalui WhatsApp. Mereka tak potong barisan dan memandu dengan membahaya jalan raya. Mereka sangat menjaga syariat dan akhlak. Mereka sangat menjauhi perkara syubhah. Dan mereka bukan ulama jadian yang dapat SPM grade 3 sekolah Melayu, tapi menang Dewan Undangan Negeri dan hafal surah Al-Ikhlas, terus jadi ustaz dan ulama. Itu ceripannya untuk renungan kita lah. Sebab orang macam pejuang-pejuang kita, Tok Kukunali, Tuan Tabal, Tok Seloho, ini adalah ulama-ulama yang hebat. Tapi mereka tidak mendagangkan agama itu untuk mendapat sesuatu, saudara. Itu kiriman daripada dalam face, dalam wall Datuk Rahman Bakar yang sampai pada saya kata elok untuk kita kongsi bersama, saudara. Kemudian saya juga menerima kiriman saudara Rizal Endau. Dia ni marah betul sekarang ni dengan apa yang berlaku di Melaka. Sebab katanya pemimpin UMNO ni selalu bergaduh sama sendiri. Lain tak ada adalah kepentingan peribadi, kepentingan poket sendiri. Jadi mereka tidak kesian pada akar umbi yang berjuang bermati-matian. Walaupun faedah yang dapat tak seberapa, malah kadang-kadang tiada apa-apa pun ganjaran yang diperoleh oleh warga ahli peringkat akar umbi. Tetapi mereka tetap setia dengan perjuangan parti. Berbeza dengan pemimpin.
Apabila ada nampak satu tawaran, mereka boleh melompat meninggalkan perjuangan. Jadi sebab itu dia kata kalaulah begini keadaan pemimpin UMNO, dia marah betul. Dia kata alamatnya parti kita akan berkubur, akan hancur UMNO ini disebabkan pemimpin yang berkepentingan. Jadi beliau rasakan kadang-kadang dia rasa macam nak muntah kerana melihat cara ini pemimpin yang bacul macam mereka ini. Jadi kadang-kadang dia kata akhirnya semangat dia nak berjuang jadi pudar. Mereka meminta supaya ahli akar umbi supaya kuatkan semangat, bersatu padu, kukuhkan jati diri. Tapi sebaliknya pemimpin sendiri yang tunggang langgang. Tak boleh nak sandarkan kepercayaan dan keyakinan. Akhirnya dia kata sewil punya orang. Itu betul saudara. Saya pun marah juga, tak habis-habis. Dan sekarang ini kita dalam keadaan susah. Rakyat susah, masih lagi bergelut dengan politik. Saya dah bagi pencerahan. Saudara terpulang pada saya. Bila saya bagi pencerahan itu, kalau boleh, janganlah benda itu terjadi. Matlamat saya bila saya nyatakan ini akan berlaku, saya harapkan supaya benda itu tak terjadi. Walaupun saya dapatan saya itu faktanya jelas. Macam apa yang berlaku di Melaka. 2-3 hari dulu pun saya dah bercakap, hati-hati, ini keadaannya. Sepatutnya pimpinan segera mengatasi masalah itu. Kalau orang itu bermasalah, hubungilah. Jangan kita pula sombong bongkak. Tadi saudara Datuk Zahrin Yassin, dia melontarkan pandangan dia. Saya tak boleh kata apalah. Ya saudara, sebab itu masing-masing punya pandangan, masing-masing punya dapatan. Kenapa perkara itu berlaku? Puncanya di mana dan sebagainya. Bagi saya lain tak ada. Puncanya kerana mereka mengejar darjat, pangkat dan wang ringgit. Itu puncanya, bukan soal perjuangan. Sebab itu menurut pada Datuk Masan tadi pun dalam live dengan Pumas, beliau menyatakan bahawa UMNO tidak akan bertolak ansur. Kita tidak akan bertolak ansur pada mereka yang menjahanamkan kerajaan pimpinan UMNO. Jadi mereka yang menyokong untuk menumbangkan kerajaan ini, maka seharusnya disingkirkan daripada UMNO. Dan kita menuntut sebenarnya kali ini, jangan ada toleransi lagi. Enough is enough, cukup-cukuplah. Sebab itu, pimpinan tertinggi UMNO kena tegas. Kena tegas, tak boleh lagi bermain-main dengan kata-kata. Macam kata Tok Mat dulu, saya ingat lagi, jangan kita bersilap pulut. Jangan kita jadi gajah, masuk dalam beluka, ranting pun tak patah. Saya ingat tiap-tiap kenyataan pemimpin saya dengar, dan saya hadamkan maksud dan sebagainya. Keadaan sebab apa yang berlaku di Melaka ini amat memeranjatkan dan amat mengecewakan. Ada suka, ada tak suka, ada setuju, ada tak setuju. Itu lumrah berpolitik. Tetapi bagi kita apa kesannya? Kesannya hari ini kerajaan negeri Melaka runtuh kerana 4 orang yang dipimpin oleh Datuk Seri Idris Harun bersama dengan 3 orang lagi ahli Dewan Undangan Negeri. Itu Pak Adun daripada Barisan Nasional, daripada Perikatan Nasional dan daripada Dewan Bebas mengumumkan menarik sokongan terhadap kerajaan negeri pimpinan Datuk Seri Sulaiman Mat Ali yang berkuat kuasa hari ini. Surat itu ditandatangani pada 30 bulan lepas. Sebab itu saya dah kata bahawa dah benda ni lama, bukan sehari. Tapi tidak ditangani, tidak disantuni. Dan hari ini, suka tak suka, Datuk Seri Sulaiman Ali berhadapan dengan suasana yang amat memilukan, amat menyedihkan. 3 orang adun itu adalah selain daripada Datuk Idris Harun, ialah Datuk Nur Azman Hassan, ahli Dewan Undangan Negeri daripada Pantai Kundo. Datuk Nur Effendi Ahmad, dia mewakili Parti Bersatu dulu, ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Teluk Mas. Dan Datuk Nur Hizam Hassan Bakti, dia bebas daripada Pengkalan Batu. Dan Datuk Nur Hizam Hassan ni pula, dia kali keberapa dia melompat tak tahulah. Dulu dia daripada DAP, melompat istilah bebas tapi menyokong kerajaan. Kemudian dilantik sebagai Esko. Hari ini dia melompat balik. Jadi kerjanya tak ada lain lah. Jadi dalam keadaan begitu, saudara Abdul Halim Majid, kalau tegas rasanya terimalah terima ke leader UMNO at Putrajaya make U-turn. Itu keadaan saudara memang pun. Siapa-siapa saya yang buat U-turn kepatutnya tak boleh terima. Saya akan sesantuni sebentar lagi. Jadi berhubung dengan pemakluman surat yang berhubung dengan peletakan sokongan, sebenarnya bukan peletakan jawatan, ialah menarik sokongan dan juga peletakan jawatan 2 orang Esko.
Esko Kerajaan Negeri, iaitu Nur Afendi dan Nur Hizan sebagai ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Dan dia telah pun diserahkan di pejabat Ketua Menteri di Seri Negeri Air Keroh. Betul saudara Razi Samad, kita tak boleh memuaskan semua orang. Jadi dalam sidang media yang saya dengar, saya hayati kenyataan daripada ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Udang, Datuk Idris Harun, dia katanya mewakili keempat orang itu. Puncanya kerana ketidakyakinan mereka terhadap beberapa keputusan kerajaan negeri yang didakwa olehnya flip-flop. Itu dakwaannya. Kerana katanya ada keputusan yang tidak dilaksanakan. Saya dah bagi tahu. Di Melaka ada 3 kumpulan. Satu kumpulan iaitu Ketua Perhubungan UMNO Melaka yang dipimpin oleh Datuk Rauf. Beliau juga adalah Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka yang rapat dengan Ketua Menteri. Tapi banyak pihak mengatakan Ketua Menteri mengikut telunjuk Idris Rauf. Itu katanya. Tetapi sepatutnya benda ini disantuni lebih awal. Kemudian ada satu kumpulan lagi daripada yang dipimpin oleh Datuk Idris Harun. Datuk Idris Harun ini beliau adalah mantan pada Ketua Menteri. Dan beliau kena ingat bahawa waktu pilihan raya, macam saya katakan semalam, bila berlaku pilihan raya PRU 14, Melaka tewas. Melaka tewas saat beliau menjadi Ketua Menteri. Jadi apakah kerana itu beliau tidak dilantik sebagai exco dan sebagainya. Jadi saya rasa Datuk Sulaiman ni mungkin ini telahan saya, mungkin dia rasa nak lantik Idris Harun sebagai exco tak sesuai lah, sebab beliau pernah jadi Ketua Menteri. Jadi sebab itu nak diberilah bagi jawatan kuasa, hal pembangunan, mengawasi banjir dan rakyat sebagainya, diberi peranan. Tetapi mungkin tidak memuaskan hati beliau kerana merasakan dirinya tersisih. Maka beliau mewujudkan kumpulan yang hari ini terbukti bahawa beliau bersama-sama dengan mantan ahli DAP, mantan daripada parti lain, dan juga seorang ahli daripada UMNO. Dan saya dipahamkan bahawa bukan hanya 4, sebenarnya ada 3 lagi. Kata Nur Hizam, dia kata ada 2 lagi. Saya dengar ada 3 lagi, 7. Dia keadaan begini ramai sebenarnya. Apa sebenarnya berlaku di Melaka? Bagi saya lain tak ada adalah masalah poket, masalah jawatan. Dia saja kena bila dia kata tak bolehlah ada 2 singa. Itu kata Datuk Idris Harun, tidak boleh ada 2 singa di atas satu bukit. Fahamlah saya maksudnya, singa itu satu Ketua Menteri dan satu Ketua Perhubungan. Memang pun di Melaka ni agak pelik sedikit. Sepatutnya Ketua Menteri itu dia hendaklah jadi Ketua Perhubungan UMNO macam mana di negeri lain. Tapi kali ini tidak. Di Melaka Ketua Perhubungannya adalah Datuk Rauf, dan Ketua Menteri pula Datuk Sulaiman Ali. Tentulah Datuk Sulaiman Ali pun dalam keadaan yang begitu tersepit. Tak dengar cakap Ketua Perhubungan, salah. Dengar sangat cakap Ketua Perhubungan, orang marah. Jadi negeri Melaka pun banyak mana pun 5 bahagian. Ya, itu yang saya kata mengarut dari orang. Tetapi jangan lupa saudara, saya dah menyatakan bahawa Melaka adalah merupakan titik pertama. Akan ada lagi gerakan-gerakan yang lain. Jadi setakat ini di Melaka dia ada 28 kursi saja. Yang selama ini Datuk Sulaiman Ali memimpin dengan sokongan 17 ahli Dewan Undangan Negeri, dan sebelah lagi daripada Pembangkang. Sekarang ni kalau 4 tarik sokongan, artinya daripada 17 tolak 4, tinggal 13. Kalau 13 tidak cukup untuk membentuk simple majority. Itu keadaannya yang rapuh di Melaka. Banyak negeri-negeri juga yang ada kedudukannya di mana Ketua Menteri ataupun Menteri Besarnya dalam keadaan yang cukup rapuh, termasuk di Putrajaya, saudara. Macam di Johor pun sama, di Perak juga sama, di Negeri Sembilan juga sama, di Sabah pun sama. Kebanyakan negeri-negeri ini adalah keadaan yang rapuh. Begitu juga di Kedah. Kedah pas saja cuma 15 saja. Tak boleh dengan modal 15 tu merasakan diri dia kukuh, kuat. Tak ada. Jadi sebab itu dalam keadaan sekarang ni kacau bilau politik ni dan tidak stabil, saudara. Jadi walaupun kata Datuk Harun Idris, dia kata dia melihat demi kepentingan rakyat dan sebagainya. Bagi saya itulah alasan politik. Semua orang boleh memberi alasan. Tapi sejauh mana benda itu apakah tidak boleh disantuni bersama?
Saya persoalkan kenapa tidak boleh diadakan satu ukhuwah. Dalam kita mencipta islah kepimpinan, duduklah berunding. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana mufakat. Kenapa tidak diadakan permufakatan? Perbincangan elok-elok demi kebaikan negeri Melaka. Sekarang Melaka pun masih lagi COVID tinggi lagi, berbeza dengan Negeri Sembilan. Sebelum ini Melaka kurang daripada Negeri Sembilan dari segi jangkitan COVID-nya. Tapi hari ini Melaka masih lagi meningkat. Jadi keadaan rakyat seolah-olah tidak terjaga. Rakyat hidup susah. Semalam saya dah bagi tahu, Melaka Walk masih lagi tidak lagi semeriah dulu. Pusat-pusat pelancongan tidak lagi berkembang. Pembangunan di Melaka juga masih lagi dalam keadaan yang terumbang-ambing. Kedudukan rakyat semakin susah. Bantuan-bantuan banyak masih tak dapat lagi. Dalam keadaan rakyat yang begini susah di Melaka, tiba-tiba berlaku kebejahatan politik. Maka bila tumbang kerajaan negeri Melaka ini, apakah dapat disantuni kehidupan rakyat? Saya daripada 17 kursi tinggal 13, apa nak ada lagi? Dan kalau betul lah pula ada lagi 3, tinggal 10. Kalau 10, jadi apakah Datuk Idris Harin akan dilantik sebagai Ketua Menteri? Satu hal lagi akan saya cakap ini. Jadi sebab katanya dapatan saya, menurut pengurusi perhubungan UMNO Melaka, Datuk Seri Rauf, dia marah betul dalam satu sidang media. Dia kata ini adalah satu pengkhianatan. Benar. Kalau mereka menumbangkan kerajaan, yang masalah sekarang ni bukan daripada parti lain, parti UMNO sendiri. Ini agak pelik di Melaka ni. Melaka ni mencipta sejarah yang bukan-bukan. Kita ada Sikitul. Akhirnya selama hampir 500 tahun bumi kita terjajah. Dan di Melaka juga tiba-tiba UMNO sama UMNO. Datuk Idris Harun adalah Ketua UMNO bahagian. Dan beliau juga, ahli UMNO, meruntuhkan kerajaan UMNO. Ini agak peliknya. Sebab itu kata Datuk Rauf, selaku pengurusi Badan Perhubungan UMNO negeri, tindakan yang dilakukan oleh Datuk Idris Harun adalah satu pengkhianatan terhadap parti. Jadi beliau sebagai speaker ataupun yang di-Ketua Dewan Undangan Negeri Melaka amat kesal dengan sikap pemimpin yang katanya membelakangkan perjuangan parti. Sebab itu dia tak banyak lah, tak panjang dia punya press conference tadi, tapi dia menjurus kepada tentang prinsip perjuangan seorang tokoh yang dilahirkan oleh UMNO. Sepatutnya perjuangannya mempertahankan UMNO, tapi kini mereka menderhaka pada UMNO dan juga disifatkan olehnya menderhaka pada bangsanya sendiri. Jadi Pah Merah setuju kenapa tidak settlekan, padahal sama-sama UMNO. Betul Pah. Jadi benarnya masalahnya sedikit sangat. Masalahnya tak puas hati. Bagi saya tak puas hati mungkin kerana projek. Kalau kata ikut Datuk Zahrin tadi, kerana projek pasir. Bagi saya pula di Melaka tu apa projek lagi? Ada negeri kecil, pembangunannya belum ada peruntukan kewangan yang mantap. Rakyat bertambah susah. Jadi apabila keadaan begini, kata Tok Idris Harun, patutnya pemimpin begini harus ditolak. Dan Tok Mat juga dah menyatakan bahawa mereka yang membuat tindakan itu akan dengan terhentinya dipecat sebagai ahli dalam keadaan begini. Ya, ini bagaimanapun saya melihat, ini terus terang saya katakan bahawa tindakan 4 orang yang tarik diri sokongan itu, ini belum lagi boleh memastikan bahawa tumbang kerajaan sebenarnya, saudara. Sebab mengikut perkara 19 dalam kurungan 2, ini perkara berhubung dengan perlembagaan negeri Melaka, bahawa tuan yang terutama, Tun selaku yang di-Pertua Negeri Melaka, dia boleh memprorok ataupun membubarkan Dewan Undangan Negeri. Maksudnya dia boleh kata kalau gini dia isytiharkan darurat. Kalau isytiharkan darurat tak ada pun berlaku perubahan kepimpinan. Saya kena ingat, jangan sedap mata mengatakan bahawa Datuk Sulaiman Ali ni akan tumbang, dia gugur sebagai Ketua Menteri. Belum pasti terpulang perak pada tuan yang utama, Governor. Dan dia boleh memprorokkan darurat. Ini jadi masalah perlembagaan pula. Ataupun dia boleh membubarkan Dewan Undangan Negeri. Kalau nak dibubarkan, ini masalahnya, saudara. Nak dibubarkan dalam keadaan sekarang ni, apa pula kata Majlis Keselamatan Negara? Apakah sesuai tak sesuai? Sebab negara masih lagi dalam lingkungan, kita masih lagi berada dalam masalah yang dihadapi tentang virus corona. Boleh ke nak diadakan
satu apa ini pilihan raya umum. Ini masalah. Jadi apa, macam mana pun kita haraplah pimpinan berhubung dengan keahlian Idris, Harun dan Azman, tentulah dengan sendirinya gugur. Sebab itu kata Timbalan Presiden Tok Mak Hassan, saudara ya, berhubung dengan pelantikan jawatan Ketua Menteri baru, ini sebab orang mengatakan bahawa bahkan adalah Ketua Menteri baru bagi semua ini terletak pada bidang kuasa Tuan Yang Utama, ini Tuan Negeri Melaka. Jangan kita, macam saya katakanlah, bila Tan Sri Muhyiddin mengundur diri sebagai Perdana Menteri, semua orang kata orang ni, itu kuasa agung, terpulang pada agung lah. Jangan kita melangkaui perlembagaan, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Melaka, siapa yang akan dilantik oleh TYT. Jadi sebab itu mantan Ketua Menteri dan juga pengurusi Pakatan Harapan, Saudara Adli Zahari, dia tak termasuk daripada 4 orang sebab dia memang menentang. Sebab dia kata keutamaan Pakatan Harapan sekarang ni adalah untuk menjamin kestabilan politik. Biasalah cakap politik. Beliau adalah Ketua Menteri yang ditumbangkan. Kalaulah diganti satu orang Ketua Menteri baru, artinya Melaka macam mana kerajaan pusat lah. Sekali mengundi dapat 3 Ketua Menteri. Di Putrajaya sekali mengundi 3 orang Perdana Menteri. Apakah ini akan berlaku? Sebab dia mengatakan menurut pada Adli Zahari, apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Idris Harun, ia menyebutlah beberapa perkara, iaitu yang paling penting adalah kestabilan politik katanya. Jadi kerana itu dia kata Pakatan Harapan memainkan peranan bagi memastikan pentadbiran dapat diteruskan. Kerana dalam perlembagaan negeri Melaka, dia mengaku kuasa melantik Ketua Menteri adalah di bawah bidang kuasa TYT. Dan kita akan bertemu dulu dengan TYT. Masalah sekarang ni, Tuan Yang Terutama Tun Ali Rastam, dia berada dalam kuarantin diri. Saya dipahamkan bahawa mungkin beliau pergi melawat negara Indonesia dalam meneruskan agenda penyatuan bangsa Melayu. Tentulah di bahagian dekat Riau, dekat Batam yang berhampiran. Jadi beliau berada di negara jiran tersebut bersama dengan Ketua Menteri, dan mereka pulang. So sekarang ni melakukan kuarantin Kendiri. Sebab itu kawasan kediaman resmi TYT dikawal oleh pihak polis. Bukan kerana tak bagi orang masuk nak jumpa TYT untuk menyerahkan SD, tidak, tapi kerana beliau berada dalam keadaan kuarantin Kendiri. Saya hairan juga bila ada orang menghantar kiriman kepada saya, kenapa Datuk Tun Ali Rastam seolah-olah tak mau campur tangan, seolah-olah tidak, dia dalam keadaan kuarantin Kendiri. Kena faham ni. Dah habis selesai nanti dia akan terima lah sebagai Tuan Yang Utama, Governor Negeri Melaka. Dia akan menerima apa saja keputusan. Jadi banyak pihak yang meramalkan bahawa andaian, ada yang mengatakan bahawa kalaulah ini Datuk Seri Sulaiman Ali berundur, maka besar kemungkinan Ali dia orang negeri daripada Teluk Mas disebut-sebut sebagai itu Teluk Mas, itu Nur Effendi Ahmad. Dia mewakili Parti Pejuang. Dulu bersatulah, tapi sebab bersatu ni dah pecah dua, tiba-tiba mereka menubuhkan Parti Pejuang. Pimpinan Tun Dr. Mahathir. Kalau ini berlaku, mana Nur Effendi ialah daripada Parti Pejuang. Keadaan begini sekarang ni, sebab itu mereka katanya mengada pertemuan dengan pimpinan Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bagaimanapun, perkembangan terbaru yang dapatan saya bahawa besar kemungkinan Pakatan Harapan akan menamakan Idris Harun. Ini yang seronoknya ni, kerana ini dijelaskan oleh Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat, iaitu Saudara Samsul Iskandar Mat Akin, yang juga ahli parlimen. Sebab dia kata ini adalah tactical politics. Betul, adalah untuk, kalaulah Idris Harun pula dilantik sebagai Ketua Menteri, maka beliau boleh mewujudkan scheme of thing. Scheme of thing menarik sokongan daripada ahli-ahli UMNO, yang seramai 13 orang tu menyertai kumpulannya untuk memperkukuhkan dan bersertai pula dengan Pakatan Harapan. Bagi saya, apakah amalan scheme of thing ini adalah satu amalan bagi saya rasuah politik? Apakah warga Melaka bersetuju
untuk melihat berlakunya rasuah politik, tawaran jawatan, tawaran wang ringgit. Sebab itu saya katakan musim katak-katak melompat. Saya amat bersimpati mendengar kenyataan daripada Datuk Seri Sulaiman Ali, sebab dia masih lagi menjalankan tugasnya. Saya dalam suara yang lembut, dia mengatakan bahawa jika inilah usaha untuk mengganggu gugat, dia kata terpulanglah. Tapi bagaimanapun katanya, buat masa ini saya masih lagi menjalankan tugas sebagai Ketua Menteri. Betul, sahabat Saudara Sulaiman, laksanakanlah tugas saudara. Bagaimanapun dia tak maulah mengulas tentang berhubung dengan 4 orang menarik sokongan itu. Kerana baginya semua tu dia kata dia tak pedulilah. Yang penting sekarang ni dia kata soal ganggu gugat politik tu biasalah, dia kata. Dalam dunia politik ni apa yang tak akan berlaku. Sebab itu dia kata saya berdiri di setinggi setakat hari ini. Kerajaan yang ada berjalan seperti biasa. Dan selagi diberi mandat oleh kerajaan untuk saya memimpin dan menguruskan Melaka, saya akan lakukan. Saya dengar kenyataan itu sedih juga. Dia kata bahawa apabila diminta turun, maka saya akan turunlah. Aduhai sahabat, nak buat macam mana? Jadi bila ditanya apakah beliau akan mengadakan pertemuan dengan 4 ahli Dewan Undangan Negeri itu, jadi dia kata benda dah berlaku, benda dah terjadi, apa perluan lagi? Patutnya mereka berjumpa dengan beliau lebih awal. Jadi kalau siapa nak jadi Ketua Menteri, dia kata datanglah, dia kata boleh jumpa, tak ada masalah, dia kata. Kalau sampai waktunya dia berundur, dia berundurlah. Sebab itu tadi di Parlimen, Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, dia menyatakan dia kalau boleh, dia kata di Melaka tu eloklah disarankan agar Dewan Undangan Negeri itu dibubarkan supaya menyelesaikan kemelut melanda negeri tersebut. Jadi sewaktu berucap dalam perbahasan rancangan Malaysia ke-12, Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO, dia kata cara terbaik adalah dibubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka, diadakan pilihan raya. Jadi kalau adakan pilihan raya, saya pula melihat dari pola-pola pengundi di Melaka, bahawa dalam pilihan raya yang lalu, boleh katakan kebanyakan Dewan Undangan Negeri, kawasan-kawasan DUN di Melaka itu, daripada 28 orang tu, banyak juga kawasan diberi kepada MCA dengan MIC, dan mereka kalah kepada Pakatan Harapan. Jadi kalau benar nak diadakan begini, so UMNO selaku pengurusi Barisan Nasional kerana berfikir secara waras. Kalau benar-benar nak dapat balik kuasa di Melaka itu, maka kalau majoriti Melayu, kena bagi pada orang Melayu lah. Punca kekalahan banyak tu kerana ramai juga ahli-ahli UMNO yang kecewa kerana calon-calon yang diturunkan bukan mewakili mengikut nisbah kaum. Ini keadaan di Melaka, saudara. Saya melihat bahawa besar kemungkinan kalau bertanding, memang ada ruang, memang ada peluang UMNO untuk mencapai kejayaan dalam pilihan raya di Melaka. Tetapi kalau berlanjutan benda ini, berterusan perbalahan ini, rakyat pun fed up. Ini keadaan anak-anak muda bertambah lagilah kecewa mereka. Sebab tak habis-habis. Mereka memikirkan soal kehidupan mereka tidak disantuni. Politik berterusan, pimpinan negara berterusan, pimpinan negeri berterusan bermasalah. Tapi mereka tidak disantuni. Akhirnya mereka kurang berminat dengan politik ataupun dia give up terus. Bila mereka give up, kekhawatiran saya. Ini saya cakap terus terang, saudara. Saya warga UMNO, saya orang UMNO, saya khawatir. Bila mereka give up, anak-anak muda menyampah, mereka pilihannya adalah pergi daripada Pakatan Rakyat, iaitu PH, iaitu keadilan. Saudara jangan lupa keadaan begini. Ini yang akan saya lihat akan berlaku di Melaka. Jadi kalau pimpinan tidak menyantuni, sebab itu saya melihat Datuk Mak Hassan telah mengeluarkan kenyataan kepada semua ketua-ketua perhubungan, kepada ketua-ketua bahagian, supaya mempersiapkan kawasan-kawasan peti-peti undi dan sebagainya di setiap daerah, di setiap DUN dan juga ahli parlimen. Jadi apakah ini akan berlaku pilihan raya umum? Sebab permintaan Presiden UMNO agar diadakan satu pilihan raya pembubaran parlimen. Dan bagaimana pula jika ini berlaku di Melaka, apakah tidak akan menjangkit di Perak? Sebagaimana saya katakan, sahabat saya Datuk Syahrani harus berhati-hati. Ia ada 3 orang ahli PAS. Mereka bila kita sudah pun menamatkan Muafakat Nasional, besar kemungkinan walaupun di EXCO, kalau lihat di Melaka, di EXCO pun ditarik juga sokongan. Apakah 3 orang ahli PAS ini tidak akan menarik sokongan? Saudara, jangan lupa
Begitu juga daripada Amanah. Amanah tak silap 2 ada 3 orang situ. Kalau mereka memberi sokongan pula pada pembangkang. Dan kedudukan kerajaan negeri Perak juga dalam keadaan mungkin terbubar. Jadi alasan paling mudah, bubarkan parlimen di Perak. Bubarkan Dewan Undangan di Perak. Tapi macam mana pula di Sabah? Yang misalnya katakan semalam. Bahawa 16 orang, jangan fikir saja dia 16 orang tu. Setara mungkin melihat ini ini keputusan Datuk Yusof menarik keluar daripada warisan itu, jangan dilihat perbalahan dalam pembangkang. Saya melihat ada satu agenda lain dari segi politiknya. Apakah ini juga ada persetujuan dengan peringkat pusat? Saya tak tahu. Tapi saya merasakan secara peribadinya bahawa penarikan daripada warisan itu memudahkan ahli-ahli Dewan Negeri daripada warisan itu, kerana mereka menyertai gabungan rakyat Sabah. Kalau mereka menyertai JRS, dan jangan lupa UMNO ada 14, mereka ada 16, dah ada 30. Kerusi Dewan Negeri di Sabah itu tak banyak mana pun. Tak silap saya memang ada peruntukan lepas pilihan raya negeri baru ni, tapi Parti Pribumi Bersatu cuma ada 13. Apakah semua mereka ini akan meninggalkan Parti Pribumi Bersatu? Maka tinggallah Parti Pribumi Bersatu terkontang-kanting dengan 13 kursi. Dan akhirnya akan wujud kerajaan baru di negeri Sabah. Saya melihat bacaan saya itu akan berlaku. Kerana mungkin dalam keadaan sekarang ni tak mau dilihat Datuk Syafiee Apdal mencaturkan keadaan. Tapi jangan lupa, politik itu adalah segala berkemungkinan. Jika ini berlaku di Sabah, apakah boleh kita jamin kestabilan politik di Kedah? Di Kedah PAS cuma ada 15 kerusi saja. Yang lainnya itu adalah datang daripada UMNO, datang daripada Amanah, datang daripada Keadilan dan sebagainya. Dan keadaan ini. Dan jika Kedah juga berlaku, jangan kita lupa di Johor. Tapi memanglah kalau di Johor, bila tercetus keadaan, dulu yang memula tuanku Sultan Johor sudah bertitah. Kalau kecoh, dia kata dia akan bubarkan Dewan Negeri. Apakah ini juga menuntut akan diadakan pilihan raya kecil, pilihan raya negeri di Johor? Jika itu berlaku, dan saya ada dapatan mengatakan bahawa besar kemungkinan sempena hari kepeteraan Tuan Yang Terutama Governor Yang Dipertua Kerajaan Negeri Sarawak, dia kata dia akan membuat pengumuman penting. Kalau beliau mengumumkan pengumuman penting, maka dia akan membubarkan Dewan Negeri walaupun Sarawak dalam keadaan COVID yang tinggi. Ini kat saya, kalau Sarawak dibubarkan, apakah tidak mungkin Melaka dah mungkin dibubarkan, Kedah dan sebagainya. Jadi keadaannya harus menjurus kepada pilihan raya umum, PRU. Memang ini tuntutan kita dari awal lagi. Cara terbaik kita pulangkan kembali kuasa itu kepada rakyat. Ini yang saya lihat. Jadi Saudara Halimlah, Idah, UMNO, Kiana UMNO terpulang. Semua orang sekarang ni membuat pelbagai kesalahan. Sebab yang membuat di Melaka itu adalah Datuk Idris Harun, orang UMNO. Dia bekas Ketua Menteri Melaka. Jadi kadang-kadang begini membuatkan, ini yang saya katakan, apa-apa berlaku, maka terpalit kepada UMNO. Begitu juga di kerajaan pusat. Kalau silap langkah Datuk Ismail Sabri, maka UMNO ini akan dilihat pincang. Keadaan ini yang saya khawatir sebenarnya. Tetapi nak buat macam mana kalau pemimpin mereka masih lagi bergolak dalam keadaan kuasa. Bagi mereka kuasa adalah segala-galanya. Kalau kamu meletakkan kepentingan untuk berkuasa, maka tunggulah kehancuran yang kamu akan bawa. Saya cakap terus terang, cara yang terbaik adalah pulangkan balik pada rakyat. Rakyatlah yang akan menentukan siapa yang mereka hendak. Jadi walaupun parlimen sedang bersidang, boleh dibubarkan, tak ada masalah. Sebab mungkin dalam minggu ini usai tentang rancangan Malaysia ke-12 mungkin diluluskan. Jadi saya berkeyakinan akan diluluskan. Sebab Pakatan Harapan, iaitu daripada Parti Amanah, daripada Parti KR, DAP, mereka akan menyokong. Selesai sahaja ini, yang terbaik bubarkan sebelum kita menghadapi pembentangan bajet. Adalah lebih baik pilihan raya diadakan sebelum bajet dibentangkan, supaya kerajaan yang akan datang dapat menyusun semula. Sebab kita melihat, kita menuntut, sebab banyak sangat keadaan yang berlaku hari ini, saudara. Bukan sedikit. Kepincangan politik berterusan dan berlarutan, tak berhenti-henti. Lepas satu. Jadi sampai bila
kita nak menyantuni pentadbiran negara, macam mana kita nak panggil pelabur datang? Belum pun sempat. Saya tengok tadi ada kononnya pengumuman, ada pembangunan yang dibawa ke Melaka. Nak bawa pengumuman macam mana? Belum selesai lagi Ketua Menteri dah tumbang. Minta maaf, minum air sikit. Saudara Ahmad Zaini, saya bersetuju. Asyik nak catur politik saja bila nak magungkan negara. Rakyat, warga amat dahagakan pembangunan. Kita dalam keadaan susah. Dalam keadaan sekarang ni, kalau tak adalah rakyat terjerit-jerit minta supaya kumpulan wang semalam kerja, bagilah 10,000. Tak selesai. Kita minta moratorium, tak selesai. Rakyat minta supaya diberi bantuan, juga tak selesai. Saya katakan tak selesai sebab ramai yang masih tak dapat. Dalam keadaan begini, politik kemelutnya berterusan. Rakyat bertambah bosan. Rakyat bukan lagi bosan, dia benci. Benci melihat kerenah pemimpin. Saudara Azman Man, bubarkan parlimen. Saya kata elok dibubarkan sepenuhnya. Total, habis cerita. Dan lepas itu kita mewujudkan satu kepimpinan yang baru. Soal siapa yang rakyat pilih, terpulang. Sebab, jangan kita lupa, suara rakyat, kuasa keramat. Saya bercakap berkali-kali. Dalam aroma demokrasi ini, kita melakukan kesongsangan berpolitik. Dari awal pilihan raya 2018, iaitu pilihan raya ke-14, ditubuhkan kerajaan saja, sudah berlaku politik yang songsang dalam arus demokrasi. Bila Perdana Menteri datang daripada parti kecil, kemudian ditumbangkan, dah tumbang, naik Perdana Menteri baru, datang juga mewakili parti yang kecil. Kemudian ditumbangkan, datang Perdana Menteri yang ketiga. Sekali mengundi, tapi dapat 3 Perdana Menteri. Yang ketiga pun dalam keadaan yang songsang. Sebab UMNO bukan majoriti. UMNO bukan dominan. UMNO cuma ada modalnya 42. Modal yang sengkek sangat. Bila-bila masa boleh ditumbangkan. Dalam keadaan begini, cuma nasib baiklah selepas beliau dia mengangkat sumpah, beliau menyantuni dengan Pakatan Harapan, menyantuni dengan DAP, menyantuni dengan PKR dan juga amanah. Tetapi jangan lupa, saudara, jangan lupa mereka tidak ada perjanjian akan menyokong sepenuhnya. Tidak ada perjanjian hitam putih bahawa mereka boleh tarik sokongan. Tarik sokongan tu memanglah kita cuma kekal 114 kursi. Tetapi saya bila dengar Azman Ali sudah pun membuat ataupun menubuhkan, sedang berurus untuk menubuhkan satu parti baru, apakah ada perbalahan dalam Parti Pribumi Bersatu? Saya mendengar memang ada perbalahan. Perbalahan ni bukan kerana apa? Bukan soal perjuangan rakyat. Kerana nak jawatan timbalan menteri. Kecoh satu negara. Mereka berebut jawatan. Mereka berebut komimah politik. Lain tak ada nak aku nak itu, aku nak ini. Dan mereka melupakan tanggungjawab terhadap rakyat. Sebab itu saya melihat persidangan parlimen masih lagi berbolok-bolok, cerita lain tak ada jawatan. Berbalah-balah lain tak ada, cerita tentang kau tak betul, tak. Yang kita nak tengok adalah santunan rakyat. Saudara Jambari Abdullah, dia kata UMNO mesti berani. Memang kita mesti berani. Sudah sampai masanya. Kamu buat lah. Sama ada kita ini bersama dengan siapa-siapa pun, tapi saya rasa UMNO kali ini sepatut solo. Sebab kenyataan yang berhormat Datuk Seri Presiden UMNO, dia kata bahawa tak ada lagi dah kerjasama dalam Muafakat Nasional. Dah habis. Jadi masalah Muafakat Nasional usai. Terpulanglah pada warga peringkat akar umbi. Sama ada teman-teman daripada Sabiqun, daripada PAS, daripada warga PAS di peringkat akar umbi. Apakah mereka masih lagi kekal dengan kewalakan kepada kehendak pemimpin mereka, ataupun mau bersama-sama dengan warga UMNO untuk merubah kepimpinan masa akan datang. Saya melihat jalan terbaik perlu kita melakukan perubahan. Cukup-cukuplah. Pemimpin yang tak betul ni kita singkirkan. Dan inilah masanya. Kalau kita lihat ini PPB Abdul Habib, PBM, saya rasa untuk pilihan raya akan datang, Parti Pribumi Bersatu tak akan ada kemenangan. Dan saya cakap terus teranglah saudara, saya tak nampak satu orang pun. Dan Parti Pribumi Bersatu ini mereka yakin sebab adanya kerjasama di bawah Perikatan Nasional, kerana adanya sokongan daripada PAS. Mereka lupa bahawa ahli-ahli PAS di peringkat akar umbi pun menyampah juga dengan mereka. Tapi tak mau dikatakan dan tidak disuarakan. Jadi terpedam dalam melihat kerenah daripada PBM. Tidak mungkin ahli-ahli PAS bersetuju untuk menerima kehadiran Azman Ali kalau dia tidak menubuhkan parti PBM.
Tapi kalau dia menubuhkan parti baru, maka apakah ahli-ahli PAS bersetuju menerima Hamzah? Ya bukan daripada ini DNA daripada PAS. Bagaimana pula dengan Tan Sri Muhyiddin yang masih lagi berbolok-bolok? Saya dah bagi tahu, sepatutnya Tan Sri Muhyiddin sudah tu sudahlah. Semalam saya dah bagi tahu macam mana pemimpin negara Indonesia, mereka tidak pun mengeji pemimpin sebelumnya. Dan sudah tu berhenti, habis cerita. Tak payah campur, take your rest. Masa untuk bercuti, rawatlah cinta kasih bersama keluarga, pergilah ke mana-mana pun. Bukan tak ada duit, wang cukup banyak. Dan kemudahan dia ada sediakan oleh kerajaan. Tak ada masalah. Dia nak campur politik buat apa? Masih lagi mendabarkan untuk kembali dalam kancah politik. Sudahlah. Biarkanlah sekarang ni musim pemilihan parti dan sebagainya, musim pilihan raya, biarlah wajah-wajah baru. Jadi tak payahlah yang mana yang dah ada jawab pernah jadi Perdana Menteri apa semua. Begitu juga dengan Dr. Mahathir. Sudahlah bagi saya. Saya melihat, saya kasihan pada warga. Saya amat bersimpati pada warga. Yang akhirnya kita seolah rasa terpedaya dan ditipu oleh pemimpin. Pemimpin mengutarakan perjuangan, bercakap di pentas politik untuk berjuang untuk rakyat, tapi akhirnya mereka lebih meletakkan kepentingan peribadi. Apa yang berlaku di Melaka, saya tak mau menyalahkan semua pihak. Bagi saya, semua bersalah. Sama ada yang memimpin pun tidak mahu menyantuni bila ada masalah, sama ada yang tidak ada kuasa pun masih lagi mengejar kuasa, sama ada mereka yang duduk di atas pagar juga melihat bahawa inilah ruang untuk menjatuhkan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Ini keadaan yang berlaku di Melaka. Dan saya mengharapkan kalau benarlah Melaka ini dibubarkan, itu terpulang pada tuan utama Gubernur Melaka, maka saya rasa inilah masanya UMNO mengemukakan calon-calon muka baru. Dan lihat, terbukti orang macam Idris Harun, dia adalah ahli UMNO, dan sekarang ni dia masih lagi boleh redha untuk melihat kerajaan yang dipimpin oleh UMNO ini tumbang. Jadi muka-muka baru akan datang. Saya amat berharap Datuk Seri Presiden think it twicely, jangan fikir lagi, teruskanlah usaha untuk melakukan islah kepimpinan dalam UMNO. UMNO perlu berubah demi untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.